Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik pelajaran kita, iaitu 2.3 kita nitrogen. Kita nitrogen ni kalau buku tek muka surat 62. Okey. Apa dia kita nitrogen? Kita nitrogen ialah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen. Kitaran semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen. Unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera. Di atmosfera, tanah dan air. Rajah 2.9 menunjukkan kita nitrogen dalam satu ekosistem. Okey, ini gambar rajah ni. Okey, kita nitrogen. Walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat. Okey, dalam udara kita, kita ada 78% nitrogen tau. Oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%, nitrogen 78%, sangat banyak. Tetapi tumbuhan dia tak dapat serap nitrogen secara langsung daripada udara. Ini kata pokok. Katalah nitrogen ni ada kat sini kan. Tumbuhan ni dia tak boleh serap. Tak boleh. Kandungan dia 78%. Okey. Macam manakah kalau dia tak boleh serap, kalau tumbuhan tak boleh serap, macam mana tumbuhan nak dapat nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sihat? Dia perlukan nitrogen untuk pertumbuhan yang sihat, tapi dia tak boleh serap. So, macam mana dia nak dapat? Sekarang ni kita nak belajar macam mana tumbuhan tu menyerap nitrogen daripada udara melalui kitar nitrogen. Okey ya. Okey. Kita tengok gambar rajah ni. Kita tengok gambar rajah ni, kita boleh faham. Okey. Kalau kita tengok gambar rajah ni, okey. Kita tengok nota kat bawah dia. Kita baca ni dulu. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Kalau nitrogen tu bukan dalam bentuk ion nitrat, dia tak boleh serap. Ion nitrat dalam tanah daripada tanah melalui akarnya. Untuk proses nitrogen ni ada dua proses yang terlibat, iaitu proses penambahan ion nitrat dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Proses okey. Kita pergi muka surat ni dulu. Okey. Kita nitrogen ada dua proses yang terlibat. Proses penambahan ion nitrat dan proses penyingkiran ion nitrat. Ini proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Yang kedua, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey, ada proses penambahan ni ada tiga kaedah. 1, 2, 3. Okey, kita nak tengok yang ni dulu. Kita nak tengok yang ni dulu. Proses pengikatan nitrogen ni dulu. Okey, kita tengok yang ni dulu Okey, balik pada gambar rajah tadi. Okey. Proses apa tadi? Pengikatan nitrogen. Okey, tengok sini. Okey, apa yang berlaku? Sambil saya terang ni, awak boleh tengok muka surat 63. Sambil kita tengok gambar rajah ni, kita boleh tengok muka surat 63. Proses pengikatan nitrogen. Okey, kita mulakan ini. Yang dikatakan proses pengikatan nitrogen tu yang ni lah, yang ni.
Yang ni proses ni. Proses yang ni. Proses ni. Inilah proses pengikatan nitrogen. Okey. Apa yang berlaku? Ya, proses ni lah. Apa yang berlaku? Okey. Apa yang berlaku? Kita tengok sini. Tengok sini sekejap. Agak susah sikit saya nak terang. Okey. Okey. Tengok ini dulu. Dalam, okey. Ini adalah, okey, saya baca. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah ataupun dalam air hidup bersimbiosis. Hidup bersimbiosis ni maksudnya dia macam aku tolong kau, kau tolong aku. Dengan nodul akar pokok kekacang. Dengan nodul akar pokok kacang. Okey, yang ni adalah akar pokok kacang. Akar pokok kekacang. Maksudnya pokok kacang bendi boleh, pokok kacang panjang boleh, pokok kacang tanah boleh, pokok kacang botol boleh, asalkan dia pokok kekacang. Pada akarnya ada nodul. Nampak ni? Ni kita panggil nodul. Macam biji-biji pada akar pokok kekacang. Dalam nodul ni, hidupnya bakteria pengikat nitrogen. Ni hidup dia ni. Dalam ni ada bakteria. Bakteria ni bakteria pengikat nitrogen. Dia duduk dalam nodul pokok kacang ni. Pada akar ni. Pada akar ni ada macam bintil-bintil. Kecil ni, bintil-bintil kecil ni namanya nodul akar pokok kekacang. Bakteria tu dia duduk dalam tu. Okey, apa bakteria ni buat? Apa aktiviti dia dalam nodul pokok kacang? Dia menukarkan nitrogen daripada udara yang 78% tadi ni menjadi ion nitrat. Jadi aktiviti si bakteria ni sebenarnya menambahkan ion nitrat dalam tanah. Okey. Tengok gambar ajas tadi. Ni macam ni. Ni. Yang ni kita panggil proses pengikatan nitrogen oleh bakteria. Bakteria pengikat nitrogen tu. Okey. Tindak balas ini, okey, inilah proses ni lah sampai sini ni. Sampai sini. Proses inilah yang akan menambahkan ion nitrat dalam tanah. Jadi ion nitrat ni makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Sebab si aktiviti bakteria pengikat nitrogen yang duduk dalam akar pokok kekacang. Okey. Jelas ya? Okey, ni. Kita dah bincang tu yang ni. Kita dah bincang dah. Yang ni kita dah bincang dah. Proses pengikatan nitrogen ni kita dah bincang. So yang ni kita dah bincang lah. Yang ni. Yang ni. Proses pengikatan nitrogen ni kita dah bincang dah. Dah settle dah pun. Sekarang ni kita nak tengok proses penitritan pula. Proses penitritan. Apa dia proses penitritan? Kita tengok sini. Okey. Ada penerangan dia kat sini. Okey, proses ni berlaku apabila haiwan ataupun tumbuhan tu mati. Binatang, pokok, reput, mati. Ada sejenis bakteria dalam tanah, namanya bakteria pengurai. Ni nama bakteria tu. Nama dia bakteria pengurai. Bakteria inilah yang akan menukarkan apa? Menukarkan protein
dalam haiwan dan juga protein dalam tumbuhan menjadi amonium. Proses yang terlibat penguraian. Tengok balik gambar aja. Okey. Ni apabila haiwan ataupun tumbuhan ni mati, kan? Ni pokok. Pokok dimakan oleh haiwan. Bila pokok ni mati, haiwan ni pun mati. Bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan. Diuraikan tu maksudnya dihancurkanlah oleh bakteria dan kulat pengurai dalam tanah. Bakteria pengurai ni, bakteria dengan kulat pengurai ni lah yang mereputkan bangkai dan pokok-pokok mati ni. Jadi bila dah reput dah mati, semua ini akan membentuk sebatian amonium dalam tanah. Okey. Kemudian sebatian amonium ni akan ditukarkan menjadi ion nitrit. Siapa yang tukar amonium jadi ion nitrit ni? Ini dilakukan oleh bakteria penitritan. Banyak sikit lah. Bakteria penitritan. Bakteria penitritan. Bakteria penitritan ni lah akan menukarkan amonium menjadi ion nitrit. Dan ion nitrit ni akan ditukarkan pula menjadi ion nitrat. Ni nitrit ni tukar pula jadi nitrat. Siapa yang tukar? Bakteria penitritan. Bakteria penitritan sama juga. Yang ni pun bakteria penitritan. Penitritan menukarkan amonium menjadi nitrit. Kemudian bakteria penitritan tu juga akan menukarkan nitrit menjadi ion nitrat dalam tanah. Yang ni kita panggil proses penitritan. So, ada berapa sumber ion nitrat sekarang? Ada 2 lah. Ada 2 lah. Proses penambahan ion nitrat ni. Okey. Tadi yang ni. Sekarang yang ni. Kan? Ni dia. Okey. Dah 2 kan? Kita nak tengok yang lagi satu. Tindakan kimia dan letusan gunung berapi. Tindakan kilat dengan letusan gunung berapi ni juga adalah sumber untuk menambahkan ion nitrat dalam tanah. Macam mana cara dia? Ni ada kat sini ni. Proses penambahan ion nitrat dalam tanah. Itu tindakan kilat dengan letusan gunung berapi. Sewaktu terjadinya kilat ataupun gunung berapi itu meletus, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara membentuk nitrogen dioksida. Okey. Apabila terjadinya kilat ataupun gunung berapi itu meletus, mestilah haba panas keluar kan. Haba panas yang keluar ni, dia akan mengoksidakan nitrogen dalam udara membentuk nitrogen dioksida. Jadi nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida, okey, apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida ni dia larutlah dalam air hujan. Dia larut dalam air hujan, dia bentuk asid nitrik. Asid nitrik ni pun kenalah tanah. Asid nitrik ni dia masuk dalam tanah.
dan bertindak balas dengan mineral membentuk ion nitrat. Hasilnya, kuantiti ion nitrat dalam tanah pun bertambah. Tapi cikgu rasalah kita lebih fokus kepada proses pengikatan nitrogen dengan proses penitritan. Tindak balas kilat dengan letusan gunung berapi ni dia lebih kepada tindak balas apa? Dia lebih pada tindak balas fizikal. Lebih pada tindak balas fizikal. Ya. Dia banyaklah sikit proses je ni. Okey, ni. So, kita dah belajar proses penambahan ion nitrat dalam tanah. Ni kita dah belajar dah tadi. So, ada 3 sumber. Kalau soalan tanya ada berapakah sumber ion nitrat ada dalam tanah? Ada 3 lah. Okey, tindakan kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen dan proses penitritan. Okey, lepas kita tengok proses penambahan nitrat, kita nak tengok pula proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Macam mana pula ion nitrat tu boleh hilang dalam tanah? Tadi kan proses penambahan. Sekarang kita nak tengok macam mana ion nitrat tu boleh hilang daripada tanah. Yang pertama, proses yang terlibat adalah proses penyerapan. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Siapa yang menyerap ion nitrat daripada tanah ni? Sudah tentulah tumbuhan. Okey. Kalau kita tengok gambar rajah yang ni lah, proses yang ni. Dia duduk kat sini. Ni. Ni proses penyerapan. Ni. Ni ya. Ini adalah proses yang pertama kehilangan nitrat daripada tanah. Nitrat ni lama-lama makin kurang sebab pokok ni duk serap. Okey. Yang kedua, proses larut resap. Proses larut resap macam ni lah. Ion nitrat ni kan dalam tanah. Jadi bila hujan turun, ion nitrat ni akan meresap dalam tanah. Meresap sampai ke bawah tanah. Jadi dia hilang macam tu je. Ini yang kedua, proses larut resap. Hilang jatuh ke bawah, hilang macam tu. Yang ketiga, proses pendenitratan. Okey. Ni proses tindak balas pendenitratan oleh bakteria pendenitratan. Okey. Dalam tanah terdapat sejenis bakteria yang namanya bakteria pendenitratan. Okey, bakteria pendenitratan. Bakteria inilah yang akan menukarkan ion nitrat ni menjadi gas nitrogen semula di udara. Dia tukar balik. Jadi gas nitrogen. Kalau dia tak tukar balik jadi gas nitrogen, lama-lama gas nitrogen kat dalam udara ni boleh habis lah kan? Lama-lama kan boleh habis lah gas ni. Jadi ada sejenis bakteria ni, dia duduk dalam tanah, dia akan tukarkan ion nitrat ni menjadi gas nitrogen semula dalam udara. Dia kembalikan semula gas nitrogen. Dia kembalikan. Kalau tidak, habislah lama-lama benda ni. Iya, okey. Itulah hitam nitrogen. Okey. Kita dah belajar proses pendenitratan
dan proses larut resap. Jadi awak kena tahulah ni. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok pula proses penyingkiran yang ini kita dah bincang tadi ni. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah oleh pokok, proses pendenitratan, bakteria pendenitratan dalam tanah menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen semula. Kan? Proses pendenitratan, proses larut resap, ya. Dia larut dalam tanah. Okay, kepentingan kitar nitrogen. Seterusnya kita nak pergi kepada kepentingan kitar nitrogen. Apa pentingnya kitar nitrogen ni? Kitar nitrogen ni penting untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Nak mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okey. Iaitu mengekalkan pada nilai 78%. Kitar nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera. Okey. Yang pertama, yang kedua, dapat menjadikan tanah tu subur. Okey. Mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Jadi bila adanya kitar nitrogen, tanah jadi subur. Bila tanah subur, produktiviti hasil tinggi lah. Kan? Seperti yang anda telah pelajari di tajuk 2.2, nitrogen adalah merupakan makronutrien. Nitrogen tu merupakan makronutrien yang penting untuk pertumbuhan-tumbuhan. Kan? Dan tumbuhan dapat dalam bentuk ion nitrat yang diserap dalam tanah. Okey. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah mengurangkan kesuburan tanah. Kita apa yang ni, yang bawah ni kita belajar nanti. Okey. Okay, so kepentingan ion nitrogen ada 1, 2, ada satu lagi. Okey. Membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein haiwan dan protein tumbuhan. Okey. Awak boleh baca. Dan yang keempat, membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Bila tumbuhan yang mati reput, bila bangkai haiwan yang mati tu akan reput, dia akan membantu pencemaran alam sekitar lah. Pereputan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatik amonium. Kan, bila mereka tadi mati akan reput jadi bentuk sebatik amonium. Dan seterusnya amonium tu jadi nitrat. Proses ini kita panggil penitratan. Jadi dia akan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hasilnya akan terbentuknya kompos. Kompos ni baja tanah. Dan tanah tu akan subur. Okey. Okey, kita dah habis tentang kitar nitrogen. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang lagi sekali penerangan cikgu ni dan lama-lama awak pun boleh faham. Seterusnya kita nak tengok 2.4, teknologi pengeluaran makanan. Satu lagi topik, teknologi pengeluaran makanan. Apa dia teknologi pengeluaran makanan? Okey, teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan maksudnya adalah meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan
meningkatkan kualiti, meningkatkan kuantiti, menggunakan baja yang bermutu dan menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Ini adalah 1, 2, 3, 4 langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Ya. Okey, kita tengok. Cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, kita tengok rajah 2.11 ni. Cara meningkatkan kualiti dan kuantiti. Macam mana kita nak bagi sesuatu penghasilan makanan tu berkualiti dan banyak? Kita ada beberapa cara. Okey. Antaranya adalah penggunaan baka yang bermutu, penggunaan teknologi moden, pendidikan kepada petani, penyelidikan, penggunaan tanah dan kawasan secara optimum dan pengurusan tanah yang cekap. Kita akan bincangkan satu persatu. Okey. Kita akan tengok dulu penggunaan baka yang bermutu. Kalau kita gunakan baka yang bermutu, kita dapat meningkatkan kualiti dan juga kuantiti penghasilan makanan. Okey, kita tengok di sini. Okey, ni dia. Penggunaan baka yang bermutu. Ni dah maksud dia ni. Untuk ini, nanti saya nak awak buat sikit nota lah. Sikit nota untuk 2.4 ni saya nak awak buat macam ni tau. Saya nak awak buat macam ni. Untuk saya nak awak lukis gambar rajah 2.11 ni. Awak buat peta minda. Awak buat macam ni lah. Awak buat peta. Awak buat peta bulat kat sini ni. Saya tunjuk macam ni. Okey, awak buat peta bulat macam ni. Awak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk gambar rajah 2.11. So, awak tulislah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara meningkatkan kualiti. Cara meningkatkan kualiti dan kuantiti. Awak salin saja. Gambar rajah 2.11. Okey. Dah habis yang tu? Kita tengok pula, saya nak suruh abang buat ni. Penggunaan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu ni, saya nak awak buat macam ni. Buat apa ni? Contoh, okey, kita buat bulatan macam ni. Buat bulatan macam ni. Baka bermutu tinggi. Baka bermutu tinggi. Penggunaan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu. Bermutu tu yang bagus lah. Lepas tu awak tengok gambar rajah. Awak tengok gambar rajah foto 2.12. 2.12. Saya nak awak ringkaskan nota awak macam ni lah. Awak tulis ni, awak buat ni. Awak tulis sini contohnya kelapa sawit. Kelapa sawit tinera. Kelapa sawit tinera kan. Kelapa sawit tinera ni. Lepas tu awak buatlah.
Kelapa sawit Tinera ni apa dia punya ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia, awak senaraikan ciri-ciri dia. Okey. Berbuah lebat, contohnya berbuah lebat. Contoh. Kemudian isi rong besar. Isi rong. Isi rong tu isi kat dalam lah. Isi rong yang besar. Awak senaraikan lah. Lepas tu apa? Sabut yang tebal. Tempurung yang nipis. Awak senaraikan. Okey, sabut dia macam mana? Tempurung macam mana? Okey. Tempurung macam mana, sabut dia macam mana, lepas tu minyak dia macam mana? Minyak dia macam mana? Ni kelapa sawit Tinera. Okey, saya ambil ni. Ni. Okey, kelapa sawit Tinera. Contohnya lah, kita buat nota macam ni lah. Kelapa sawit Tinera. Okey. Lepas tu betik. Okey, betik pula. Tulis betik pula. Betik apa ni? Exotica. Okey. Betik exotica. Buat colour-colour sikit. Betik exotica. Okey. Senaraikan ni apa dia? Besar, saiz besar. Manis. Buat macam tu. Lepas tu belimbing. Belimbing apa? Bintang emas. Belimbing bintang emas. Okey, ciri-ciri dia. Kuning, warna kuning, keemasan. Manis dan rangup. Rangup. Buat macam tu. Dan seterusnya macam tu lah. Sambung lah. Ayam apa? Akar putera. Ayam akar putera. Okay, apa ciri dia ni? Besar dengan cepat. Dagingnya mempunyai tekstur seperti daging ayam kampung. Lepas tu last sekali lembu. Lembu apa ni? Lembu ni ciri-ciri dia apa dia? Susu banyak. Sesuai hidup kawasan tropika. Sesuai hidup di kawasan tropika. Buatlah macam ni. Bagi cantik sikit. Berkala-kala. Buat macam ni. Senang. Kita boleh nampak. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, buat macam ni. Okay. Yang ni nota. Buat begini. Buat begini. Ni contoh je lah. Awak nak bagi lagi cantik, buatlah lagi cantik. Okay. Kemudian kita nak tengok pula ciri. Apakah yang dikatakan ciri baka yang bermutu? Muka surat 67. Apakah yang dikatakan ciri baka yang bermutu? Okey. Yang dikatakan baka yang bermutu tu, hasil dia banyak, cepat tumbuh, cepat matang, daging, susu, buah, kalau dia dihasilkan dia lebih bermutu, lebih berkualiti, mudah jaga, kos pun rendah. Rintangan terhadap
penyakit tu tinggi. Maksudnya dia tahan kepada penyakit. Tahan pada serangga, tahan kepada cuaca yang melampau. Contohnya kemarau ke, banjir ke, hujan lebat ke, dia tahan. Inilah yang dikatakan ciri-ciri baka yang bermutu tinggi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Pun salin. Pun buat nota. Buat nota salin yang ni je lah. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey. Penggunaan teknologi moden pula. Muka surat penggunaan teknologi moden, muka surat 68. Yang kita bincang ni tadi, yang ni. Penggunaan baka yang bermutu ni. Okey, yang ni dah settle lah. Sekarang kita nak tengok penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden. Nak tengok yang ni pula Okey. Ada di muka surat. Okey, penggunaan teknologi moden ni. Kalau buku teks awak ni muka surat 68. Penggunaan teknologi moden. Okey. Yang ni pun saya nak awak buat nota. Penggunaan teknologi moden. Buat peta minda je. Okey. Awak tulislah kat sini. Teknologi moden. Buat awan sikit ke. Teknologi moden. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5. Contoh. Mesin pengisar dan mesin pengisi cecair. Mesin pengisar dan bla 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 ada dalam buku teks Okey, apa fungsi dia? Tulis fungsi dia. Okey, yang kedua pengklonan. Kan? Apa faedah dia? Okey, apa fungsi dia? Mengekalkan ciri baik pada bakal tanaman dan haiwan ternakan. Okey, yang ketiga jentera. Dalam kurungan buatlah traktor, jentolak, traktor, jentual. Okey. Lepas tu apa dia punya fungsi dia? Mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Mempercepatkan hasil tanaman. Salin. Semua dalam buku teks ada. Yang keempat, bioteknologi. Seperti pemindahan embrio dan kejuruteraan genetik. Apa fungsi dia? Asing kan? Dalam buku teks ada. Awak sambunglah ayat. Dan yang last sekali, apa dia? Drone. Dalam proses semburan. Pesticide tu racun. Pesticide kan. Drone dalam proses semburan pesticide. Apa fungsi dia?
menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Jadi awak buatlah macam ni. Ni mesin pengisar. Mesin pengisar. Pengklonan. Jentera. Contoh traktor, jentolak, jentual. Bioteknologi. Salin ni. Bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik. Salin sampai habis. Drone dalam proses semburan pestiside. Okey. Lepas tu dia punya fungsi dia. Ini fungsi dia. Awak ringkaskan nota tu. Jadi nampak cantik. Senang nak baca. Okey. Ni muka surat 68 dan 69. Buat nota. Buat nota. Okey, dah habis dah ini. Ni dah bincang. Ni dah bincang. Seterusnya kita nak tengok pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Kita nak tengok yang ni pula. Apa maksudnya pendidikan dan bimbingan kepada para petani ni? Muka surat 70. Muka surat 70. Mana muka surat 70? Okey. Beberapa agensi atau institusi memberikan pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian. Okey, kita bagi bimbingan macam mana nak buat, apa kaedah yang sesuai, pengetahuan pada petani ni. Okey. Tengok yang bawah sekali ni. Beberapa agensi ataupun institusi yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Contohnya seperti 1, 2, 3. Kementerian Pertanian dan Industri Malaysia. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, yang kita duk sebut MARDI tu. Dan juga Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Okey, ini adalah badan-badan ataupun agensi yang membantu petani-petani. Macam mana nak tolong petani. Okey. Dah habis dah yang ni. Okey. Yang ni pun kita dah bincang dah. Okey, kita nak tengok pula penyelidikan dan pembangunan. Kita nak tengok semua lah. Penyelidikan dan pembangunan ni muka surat 71. Apa yang dimaksudkan dengan penyelidikan dan pembangunan? Muka surat 71. Ni. Okey. Penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Contohnya, produk inovatif untuk melembutkan daging. Ada satu produk ni, kita boleh lembutkan daging yang keras. Ini adalah hasil daripada penyelidikan pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Ni contoh ni. So, mereka adakan penyelidikan macam mana nak meningkatkan kualiti makanan. Beberapa buah universiti di Malaysia menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, ni dah habis. Seterusnya, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, sebab kita kurang tanah terhad,
penggunaan tanah dan kawasan perairan perlulah dilaksanakan secara optimum. Secara optimum tu secara sehabis baik yang mungkin. Okey. Cara untuk mengoptimumkannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Awak boleh baca. Okey. Okey, ini info saya ni. Info saya ni ada dia bagi tahu sini 2 teknik pertanian iaitu aeroponik dengan hidroponik yang tidak melibatkan penggunaan tanah. Kalau tanah tu terhad, contohnya macam kat Singapura kan, tanah mereka mungkin kekurangan tanah. Jadi susah nak tanam pokok, jadi mereka boleh gunakan kaedah aeroponik. Aeroponik ni kita guna udara. Guna udara macam contohnya macam ni. Dan juga hidroponik. Hidroponik ni guna air. Maksudnya akar pokok tadi, tumbuhan tadi kita rendam dalam air. Yang ni kita bebaskan dalam udara, yang ni kita bubur dalam air. Okey. Ni antara teknik-teknik penanaman yang moden dan yang terkini lah. Okey. Pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap. Tengok sini lah. Yang ni dah kan? Yang ni dah tadi. Yang ni last sekali. Pengurusan tanah yang cekap. Apakah ini maksudkan dengan pengurusan tanah yang cekap? Okey. Kita tengoklah muka surat yang terlibat tu. Setiap satu tu, isi tu kita ada huraian dia lah. Mana dia pengurusan tanah yang cekap? Okey, pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman, meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Contohnya, kita buat tanaman bergilir, penanaman teres, dan juga tanaman campuran. Dalam satu tanah tu kita campur-campurkan. Ni pokok apa pokok ni? Pokok jagung, pokok kacang tanah ke, pokok jagung lagi, nanti pokok keledek. Kita pelbagaikan tanaman dalam satu tanah tu. Okey, yang inilah maksudnya pengurusan tanah yang cekap. Tanah tu dia gunakan secara cekap. Tak ada pembaziran. Okey. Dan seterusnya ada dua lagi tambahan yang tak ada dalam rajah tadi nah. Okey. Sekejap kita tengok gambar rajah tadi. Ni kita dah hurai satu-satu kan. Okey, yang ni. Ni ada, kalau kita tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Penggunaan racun serangga. Penggunaan racun serangga juga adalah cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. So, saya nak awak tambah satu lagi kat sini. Yang ke-7. Racun serangga. Racun serangga. Okey, racun serangga ni di muka surat 73. Macam mana penggunaan racun serangga? Dan tambah satu lagi, kawalan biologi. Tambah satu lagi. Tambahlah kat mana-mana. Mana sini? Ke-8. Kawalan biologi. So, semuanya ada cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambah lagi 2 dalam peta minda ni lah. Dalam peta bulatan ni kita tambah lagi 2. Racun serangga dengan kawalan biologi. Okay, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kawalan biologi. Okay, kawalan biologi racun. Okay. Kita tengok racun serangga dulu.
Penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Gambar foto 2.11 menunjukkan beberapa contoh perosak tanaman. So, racun perosak. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Kita gunakanlah racun perosak. Kan? Namun begitu, walau bagaimanapun penggunaan racun perosak ni dia ada macam side effect dia. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan. Seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan. 1, 2, 3, membunuh cacing tanah dan mikroorganisme yang berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Ini kesan sampingan. Kesan buruk lah. Kesan buruk penggunaan racun serangga. Walaupun dia bagus, tapi dia ada kesan buruk. Agaknya sebab itulah penggunaan racun serangga ni dia tak masukkan dalam peta bulatan tadi tu. Sebab dia ada kesan buruk. Okey. Antara perosak-perosak tanaman ni adalah belalang, siput dan tikus. Okey. Dan yang seterusnya, kawalan biologi. Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologi? Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi. Satu teknik yang menggabungkan organisme seperti mangsa-pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk mengawal habitat perosak. Okey, contoh kawalan biologi seperti gambar rajah 2.18 dan 2.19. Okey, mari kita tengoklah apa dia contoh dia. Ini contoh dia ni. Burung hantu jelapang memburu tikus untuk dijadikan makanan. So, interaksi ni mangsa-pemangsa. Biasanya dekat dalam kelapa sawit, mereka akan bela burung hantu. Memang sengaja bela burung hantu sebab burung hantu ni akan memakan tikus yang akan boleh merosakkan merosakkan buah kelapa sawit. Jadi ini adalah hubungan mangsa-pemangsa. Ni yang dikatakan kawalan biologi. Lagi satu, penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkannya. Okey. Kita bela penyengat ni. Penyengat ni sengaja dibela supaya dia boleh memusnahkan telur rama-rama. Mungkin rama-rama ni mendatangkan boleh merosakkan tanaman. Kan? Dia punya telur dia tu boleh merosakkan tanaman. Jadi kita sengaja bela penyengat ni. Penyengat ni sengaja kita bela supaya penyengat ni yang bunuh telur rama-rama ni. Jadi kita tak payah guna racun. Kawalan biologi ni dia tak payah guna racun. Dia gunakan organisme yang lain untuk memusnahkan organisme yang lain. Okey. Ini antara kelebihan dan kelemahan kawalan biologi lah. Kebaikan dia, kelemahan dia. Dia lebih mesra alam, maksudnya dia tak guna racun. Tidak memudaratkan kesihatan organisme lain. Maksudnya organisme lain dia tak kacau. Dia hanya bunuh perosak tumbuhan saja. Dia tak bunuh orang lain. Tidak menyebabkan perosak tumbuhan tu berdaya tahan. Jadi maksudnya dia bunuh perosak tumbuhan tadi. Macam mana nak kata, tidak menyebabkan perosak tumbuhan tu berdaya tahan, maksudnya
perosak tumbuhan tu dia macam, nak kata macam mana, perosak tumbuhan tu dia macam tak kuat nak lawan kepada dia punya pemangsa tu. Lebih murah. Ini kelebihan dia. Kelemahan kawalan biologi, kelemahan dia lamalah sikit. Kaedah tu lama. Maksudnya kita nak harapkan burung hantu tangkap tikus tu lama lah. Kan? Kalau burung hantu tu kenyang, dia tak nak dah tangkap tikus kan. Tapi kalau kita guna racun, cepat. Sukar nak meramalkan hasil. Sebab kita tak boleh nak arah-arah burung hantu tu supaya bunuh tikus tu. Jadi kita susah nak ramal hasil ni. Memerlukan perancangan dan pengurusan yang berteliti dan berkesan. Dia ada teknik-teknik dia macam mana kita nak ni. Perlukan perancangan. Mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi pemangsa menjadi tidak terkawal. Mungkin lama-lama burung hantu tu jadi banyak sangat. Sebab kita dah bela, lama-lama dia membiak jadi banyak sangat. Bila dia jadi banyak sangat, dia akan pergi kacau benda lain pula. Jadi dia akan mengganggu ekosistem pula. Contoh dia bagi sini lah. Kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contoh, penggunaan cerperai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal. Gagal. Dia nak gunakan kawalan biologi ni tapi gagal. Kerana cemperai aktif pada waktu siang. Tikus aktif waktu malam. Dia tak kena waktu. Cemperai ni waktu siang dia aktif. Tikus pula malam dia aktif. Hal ini menyebabkan cemperai beralih kepada burung. Jadi cemperai ni dia pergi tangkap burung dengan telur penyu pula sebagai makanan dia. Patutnya dia ni tangkap tikus, tapi dia tangkap haiwan lain pula. Mengapakah kawalan biologi menggunakan burung hantu jelapang untuk membunuh tikus dalam bandar juga turut gagal? Ini awak fikirkan sendiri. Dalam bandar turut gagal. Bolehlah awak fikirkan lepas ni. Okey? Jadi untuk hari ni kita belajar 2.3 kita nitrogen dan 2.4 sahaja. Okey, sekian untuk hari ni.